Maxis Ikhlas adalah sebuah program komuniti utama Maxis yang mengarusperdanakan pembelajaran digital untuk semua pelajar Malaysia. Inisiatif pembelajaran digital selepas sekolah ini membawa penggayaan pembelajaran dengan cara yang menyeronokkan dan ceria bagi pelajar yang mendaftar di portal Maxis Ikhlas dari 5 hingga 11 Oktober 2020. Anda berpeluang untuk mengakses nota-nota hebat dalam exam secara eksklusif hanya di portal Maxis Ikhlas. Untuk video yang ketiga, hari ini saya Cikgu Syakir akan berkongsikan tips dalam siri tutorial hebat dalam exam Maxis Ikhlas. Kalau nak tahu, ikhlaslah. Hari ini saya nak kongsikan tips yang ketiga, iaitu teknik menjawab soalan 10 bahagian C. Ini adalah soalan yang wajib dijawab. Berapa markahnya? 10 markah. Soalan ini menguji kemahiran anda untuk merancang eksperimen. Okey, so siapa yang belum lagi menghafal langkah-langkah untuk merancang eksperimen, saya sediakan dekat sini ada 6 langkah, iaitu hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, radas dan bahan, kaedah atau prosedur, dan last sekali adalah jadual data. So kalau awak lupa, awak boleh hafal menggunakan yang ini. Hairul tidak pernah rasa kaki jenab. Baik, saya sediakan kat sini, saya berikan contoh soalan 10 bahagian C. So adik-adik boleh tengok kat sini, dia akan bagikan satu situasi di atas dan juga dia akan nyatakan apa yang adik-adik perlu buat. Okey? Dan berserta dengan markah. Untuk langkah yang pertama, iaitu membuat hipotesis. Hipotesis adalah menghubungkan antara pemboleh ubah, bergerak balas dan juga dimanipulasi. Okey, so adik-adik boleh guna semakin-semakin jika maka, atau gunakan kata penghubung yang sesuai untuk membuat satu ayat yang lengkap. Okey, so adik-adik boleh dapatkan di dalam soalan ataupun berpandukan kepada gambar rajah yang diberi. Langkah yang kedua, untuk membuat tujuan. Untuk membuat tujuan ini, adik-adik boleh gunakan format jawapan dekat sini untuk mengkaji hubungan dalam braket, dalam kurungan, pemboleh ubah dimanipulasi dengan dalam kurungan pemboleh ubah bergerak balas. So, gantikan sahaja yang dalam kurungan. Untuk pemboleh ubah yang ketiga ini, pemboleh ubah yang di sini ada 2 markah. Okey, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah perkara yang berbeza sepanjang eksperimen dan ditentukan sebelum menjalankan eksperimen. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil eksperimen ataupun perkara yang berbeza selepas eksperimen, dan pemboleh ubah dimalarkan adalah perkara yang sama sepanjang eksperimen. Seperti biasa, pastikan ada perimeter di hadapan radas atau bahan yang anda tentukan bagi pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah ada 2 markah. Satu markah adalah jika pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas anda betul, dan satu lagi markah adalah bagi pemboleh ubah dimalarkan. Okey, yang keempat iaitu senarai radas. Yang ini ada diberikan di dalam soalan. Adik-adik tulis balik, iaitu tambahkan lagi 3 bahan atau radas yang diperlukan. Dan apa yang adik-adik perlu tambah, bahan atau radas itu adik-adik mesti pastikan bahan itu adalah yang penting. Jika tak ada bahan atau radas tersebut, maka eksperimen tidak boleh dijalankan. Langkah yang kelima adalah kaedah atau prosedur. Yang ini adik-adik pastikan gunakan ayat pasif. Ayat pasif itu apa? Contoh, 50 cm padu air suling dimasukkan ke dalam bikar. Okey, itu contoh ayat pasif. Ayat aktif, masukkan 50 cm padu air suling ke dalam bikar. Kita tak nak ayat aktif. Ada 2 cara adik-adik boleh buat kaedah ini, iaitu yang pertama melalui lukisan. Lukisan dan label yang berfungsi, adik-adik boleh dapat 2 markah di situ. Markah yang ketiga di mana? Bagaimana adik-adik mengawal pemboleh ubah dimanipulasi. Dan markah yang keempat adalah cara adik-adik mengawal pemboleh ubah dimalarkan. Cara yang kedua iaitu melalui penulisan. Adik-adik tulis daripada 1 sampai habis.
So yang pertama adalah cara adik-adik mengawal pemboleh ubah dimalarkan, iaitu adik-adik boleh dapat 1 hingga 2 markah. Markah yang ketiga adalah cara untuk adik-adik dapatkan hasil ataupun data eksperimen, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang keempat adalah cara adik-adik mengawal pemboleh ubah dimanipulasi. So yang last kali, prosedur yang last kali, ulangi eksperimen menggunakan nilai pemboleh ubah dimanipulasi yang berbeza. Yang terakhir adalah membina jadual. So yang ini adik-adik tidak perlu isi, hanya buat 2 kotak macam ni, 2 jadual macam ni, okey, kiri dan kanan. Yang kiri itu adik-adik tulis pemboleh ubah dimanipulasi, yang di sebelah kanan itu adik-adik tulis pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So nyatakan unit bagi setiap satu pemboleh ubah. Sampai situ saja untuk hari ini. Saya harap adik-adik boleh menjawab soalan 10 bahagian C dengan cemerlang. So saya mengajak semua untuk menonton semua video dalam siri tutorial Hebat dalam Exam Maxis E-Class yang mengandungi tip peperiksaan, nota ulang kaji dan soalan tahun-tahun lepas. Semua ini adik-adik boleh dapati di dalam portal E-Class. Log masuk setiap hari untuk membantu adik-adik menjawab soalan dalam peperiksaan. So ajak semua kawan-kawan daftar dan sertai E-Class melalui laman web www.eclass.com.my. Kalau nak tahu, E-Class lah.